Kalau kita berikan sedikit teaser pengkhususan daripada industri ini kepada industri yang lain, kami ingin berkongsikan itu adalah daripada industri kapal terbang ya, kepada industri perniagaan. Kalau dulu mungkin ramai yang tidak berapa yakin dengan industri perniagaan ini kerana dilihat sebagai tidak berapa orang kata stabil, ada risiko yang tinggi, naik turunnya juga cepat ya. Jadi orang dah biasa naik turun. Sebab itu dia berubah lah. Cuma naik turun kali ini sedikit berbeza lah. Jadi kita kongsikanlah pengalaman mereka hari ini di studio. Kami bawakan kedua-dua mereka ini merupakan juru terbang sebenarnya, iaitu Cik Hasnul Hafiz, Muhammad Hasnul Hisham dan juga Hafizi Aras Abdul Azim. Mereka ini juga merupakan rakan kongsi bagi Aeromat Enterprise, juga selaku juru terbang. Kapten lah dua-dua ni ya. Khabar selamat pagi? Alhamdulillah. Khabar. Jadi selalu kita dengar suara mereka ketika ingin berlepas. Saya rasa saya rindulah pengumuman kapten tu. Dan sebelum kita kembali ataupun kita tahu bila kita akan kembali normal, dan ramai di antara rakan-rakan anda juga terpaksa berubah arah. Jadi ceritakan pengalaman anda berubah daripada pilot ataupun juru terbang menjadi usahawan. Perjalanan itu silakan. Perjalanan tu dari juru terbang ke usahawan. Kalau nak ikutkan, kita orang punya minat tu memang asalnya perniagaan kan, daripada awal. Tapi disebabkan dan ada juga minat yang lain untuk membawa kapal terbang. So kata macam mana gaji juru terbang tu dah lain sikit lah jadi kan. penanda aras. Tapi disebabkan kekangan masa dengan jadual penerbangan apa benda semua tu, so tak dapat untuk kita nak meneruskan dengan kita punya perniagaan lah. Tapi I would say it's a blessing in disguise dengan pandemik yang jadi ni. So dengan masa yang kita ada, kita cuba dari benda lain ke benda lain. Kalian memang rakan dah lama, sejak kalau tak macam boleh jadi rakan kongsi kan. Jadi kongsi sikit berkenaan dengan hubungan akrabnya kalian berdua sehingga daripada juru terbang sehingga boleh menjadi rakan usahawan sekarang ini. Masa kita orang sebelum ni berhubungan rapat sebagai flying colleagues lah. Lepas tu banyak pergi training sama-sama. Bila PKP itu jadi, dia agak terkesan semua orang. Jadi kami banyak berhubungan. Tapi satu benda pasal yang mungkin kita orang boleh kongsi. Bila jadi benda-benda macam ni, kita orang lebih banyak melihat what's next. Kalau nak lihat apa yang jadi sekarang, pressure tu banyak. Lah kali tak jadi apa, benda yang tak elok lah banyak jadi. So kita orang banyak bertanya, apa lagi selepas ni? Apa lagi? Kejayaan yang ada, semua orang berdoa supaya dia jadi stable secepat mungkin. Tapi sementara nak stable tu macam mana? So kita kena buat sesuatu. Bila buat sesuatu, kita kena fikir apa yang nak buat. Kan dalam keadaan krisis macam ni, semua orang tak sangka lah. Dan industri penerbangan ni pun memang yang paling terkesan sekali, antara yang paling terkesan. Tiba-tiba tak terbang, tiba-tiba loss of income. Jadi bila kita orang banyak berbincang, melihat ke depan, itu yang jadi kongsian tu. Dan pengalaman untuk berhijrah ni sesuatu yang mungkin ada panjang lebarnya yang boleh kita ceritakan, tapi kita ingin khususkan kepada bidang perniagaan yang diceburi sekarang. Jauh bezanya dengan menjadi juru terbang dengan apa yang anda lakukan sekarang. Ceritakan sedikit tentang syarikat Aeromat dan juga Flymat. Silakan. Syarikat Aeromat dan Flymat basically kami membuat perniagaan keperluan orang ramai, especially time PKP. Semua orang perlukan barang-barang asas di dalam rumah, benda semua tu, dan kami rasa benda tu dia sustain sikit lah kan. And something that we can go further. Mana rasa? Kan? Masa kita orang berbincang nak buat perniagaan apa, kita orang banyak memilih, kita tengok apa yang kita nak buat. Jadi last kali kita orang finalize, kita buat perkara perniagaan yang berdasarkan apa yang orang perlu, bukan apa yang orang nak. So tapi berniaga apa pun bagus. Kena kuat lah. Jadi bila nak buat, masa tu sebab bila kata PKP, pergi ke PKPB, kebarangkalian nak ke PKP, masa tu kita orang fikir mungkin ada. Jadi pada masa yang sama, kita orang tengok modal yang ada. Duduk,
kita orang bincang berdua, kalau tak buat setiap hari pakai duit saving yang ada, dia akan habis juga. Jadi kenapa tidak kita orang bawa keluar apa yang ada, buat sesuatu dan kita orang buat agak cepat masa tu. Mudah-mudahan PKP tak jadi balik. Tapi kalau terjadi, mudah peniaga yang kita orang ceburi ni atau siapa saja nak ceburi, kalau boleh pilih sesuatu yang kalis krisis. Dia jadi, kita lagi ke depan. Dia jadi, kita lagi ke depan. Tapi dia punya renyah dia kena belajar jugalah. Risiko yang kita orang ambil masa tu, yang kita orang setuju is kita orang punya capital. Ya, betul. Jaminan kerja untuk dia nak stable balik belum tentu. Tapi kena berani lah. Dan ini suasana di dalam Flymart. Kita dapat lihat jenis-jenis barang keperluan ditawarkan adalah basah dan juga barang kering. Jadi ada blended di situ, hybridnya. Dua jenis barang yang disampaikan melalui Flymart ini. Jadi sambutannya macam mana Hasnul setakat ini? Sambutan agak baik sebab kita membawa konsep satu bersih, dan barang-barang yang lebih mudah untuk orang senang dapat lah basically. Lepas tu, dan kita pun bila time terbang pun kita ada uniform. Dalam Flymart pun kita ada uniform kita juga. Basically kita punya uniform lah songkok, baju putih, apron dan kasut. Okey. Seperti dalam gambar ni lah ya. Betul. So keputihan tu menandakan kebersihan lah. So dengan susunan di dalam kedai apa benda semua tu. Macam tu lah. Untuk memulakan perniagaan ini, sokongan daripada pihak keluarga. Yalah, tadi bercerita berkenaan capital. Maksudnya segala duit saving money itu yang perlu dilaburkan. Bila kita cerita berkenaan perniagaan, tak tahu lagi risikonya bagaimana selepas ini. Jadi perlukan satu sokongan yang padu, yang mantap daripada pihak keluarga untuk kita memulakan perniagaan ini. Kalau Hasnul boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana respon daripada pihak keluarga apabila menyuarakan pandangan ataupun hasrat untuk membuka perniagaan seperti ini. Okey, bagi saya simple. Mak is number one. So bila benda ni jadi, mak saya tak ada cakap apa-apa. Mak saya just macam, okey tak apa, dia tenangkan saya. Tapi bila saya cakap, okey saya dah plan dengan Kapten Aras, kami nak buka kedai runcit, dan mak saya terus bagi blessing dia tu. Dia dah merestui, lepas tu dengan adik-adik saya, dengan isteri saya. So alhamdulillah lah, sokongan tu sangat kuat dan diorang pun datang, diorang pun ada tanya apa jenis bantuan yang lagi yang perlu untuk buatlah untuk kedai runcit ni macam tu. Dan ni rangkaian kaki tangan dan juga pemilik bersama Flymart, rakan kongsi dan itulah uniform kami. Ini semua rakan kongsi saja. Ya, rakan kongsi. Semua rakan kongsi, semua lengkap beruniform dan berani mengharungi satu cabaran yang baru. Bagaimana jenis-jenis klientel yang anda terima? Adakah orang di sekeliling kawasan Putrajaya itu sahaja? Adakah ada jarak jauh sedikit yang berhubung melalui telefon dan talian? Bagaimana? Ada market yang kita orang target, of course lah dia bukan dekat Putrajaya saja. Ada juga yang daripada Shah Alam pun ada. Wow, jauh. Jadi sebab kita mempunyai kedai fizikal, of course kita punya tumpuan dekat lokaliti sendirilah. Tapi dengan perancangan yang kita orang ada, dengan branding Flymart tu sendiri, kami cuba expand lagi. Capaian market tu kami cuba seluas yang mungkin. Daripada Puchong ada, daripada Kajang pun ada. So radius sekitar dalam 30-40 km tu kita punya target lah. Untuk Hasnul sendiri, perancangan untuk mengembangkan perniagaan, sebab saya difahamkan baru saja beroperasi beberapa bulan lepas dan outlet pertamanya di Putrajaya baru ada satu. Jadi selalunya bila kita bercerita berkenaan mart macam ni, kedai seboneka begini, memerlukan satu rangkaian yang lebih meluas untuk kita mengembangkan perniagaan. Jadi kongsi sikit perancangan daripada pihak kalian ke arah itu. Perancangannya adakah memerlukan bantuan yang lebih lagi, sokongan daripada kaki tangan, pekerja dan sebagainya? Memerlukan sokongan daripada penonton sebab bagi Malaysia, kalau sedang menonton sekali boleh membantu untuk mengembangkan perniagaan lagi. Ya, itu pun kalau dapat bantuan daripada setengah-setengah agensi itu, alhamdulillah dia akan bantu kita akan lebih lagi untuk membesarkan cawangan-cawangan lagi lah, insyaAllah. Kan? Dan strategi dan planning yang kita boleh nampak setakat ni dalam social media
and stuff kan. Macam ya sekarang ni kita pun dah nampak semua barang-barang makanan, minuman orang viral dan kita pun ada kat membantu mana rakan-rakan yang sama-sama bersama dalam situasi pandemik ni. So mana ada yang rakan-rakan yang apa ni ada jenis-jenis makanan, jenis-jenis dessert, apa benda semua kita ada space di Flymart untuk letakkan barangan apa benda semua tu tapi tertakluk pada terma dan syarat lah. Untuk fly family lah. Something like that lah untuk memperkembangkan Made by lagi. steward and stewardess. Ya. Wow. Untuk anda di luar sana datang dan beri sokongan kepada mereka yang memerlukan juga idea-idea anda di ruangan media sosial saya rasa. Kapten Aras, ceritakan sedikit tentang apakah jenis-jenis barangan yang mendapat sokongan yang anda rasa anda boleh tambah jenis-jenis stok barangan ini. Kami lokaliti yang kami target dengan outlet yang pertama dan mudah-mudahan outlet-outlet yang seterusnya. Kami punya target ni is basically golongan B40 dengan M40. Jadi kami buat kajian setiap produk yang masuk dan setiap SKU yang kami akan jual. Kami lebih beri penekanan sebab lokaliti tu banyak orang Bumiputera, banyak Melayu kita, banyak Melayu Islam lah. Jadi mereka mendapat target lokaliti ni dia lebih ke arah kebersihan, soal halal dia. Jadi barang-barang yang kami invest untuk dijual balik lebih kepada barang-barang BMF, barang-barang IKS. Jadi apa yang kami cuba buat sekarang dengan perancangan kami nak berkembang ni bukan hanya kami punya outlet saja, bukan Flymart tu saja. Kami dalam pada masa yang sama setiap produk yang dah masuk IKS yang masih belum terkenal ni, kami nak dia berkembang sama dengan kami. Jadi for example benda yang macam kuih tiaw lah. Katalah Encik Ahmad dia buat kuih tiaw tapi dia tak ada platform nak pasarkan. Apa yang kami buat, kami ambil, kami jual dalam kedai kami. Itu bila nama satu outlet. Bila kata kalau mudah-mudahan apa yang kami rancangkan ni jadi, dia kena supply kat kami, dia sendiri akan jadi industri. Jadi sama-sama naik. Itu kita orang punya target lah. Kita orang punya vision. Kan? Jadi sama-sama boleh buat. Kan? Kami sediakan platform, supply dekat kami, you punya bisnes kena sama-sama naik. Jadi penekanan barang-barang tu lebih ke arah situ lah. Dan alhamdulillah dia sangat laju. Turnover dia tu. Dan bila kata strategi macam yang Kapten Hasnul cakap tadi, basically kita orang kena tahu apa yang kita orang buat. Kita orang tak mau terus buka 5-6 outlet, lepas tu bleeding banyak, tak tahu duit tu ke mana. Kita orang berkembang sikit. Walaupun dalam kapasiti yang macam tu, sambutan yang ada, penat kita orang nak restock tu lebih. Jadi bila barang masuk sampai ada supplier, orang kita sendiri yang baru berkecimpung macam buat mi atau ketiau tadi tu terkejut. You all laju lah. Selalunya masuk hari Ahad, kita orang plan mula-mula tu untuk seminggu. 2 hari dah habis. Wow, alhamdulillah. Jadi kita tahu dia punya market tu tinggi, kita nak cuba increasekan volume tu lagi. Penekanan lebih ke arah tu lah. Kapten Hasnul, nasihat Kapten Hasnul kepada mereka yang terkesan di luar sana, bukan sahaja dari industri penerbangan, tapi juga daripada industri pelancongan, industri perhotelan dan sebagainya. Mereka juga terkesan disebabkan pandemik ini dan mungkin juga terpaksa berfikir untuk berubah arah ke industri yang lain. Bagi pendapat saya, cara kita melihat dengan apa yang jadi keadaan sekarang ni, kan? There must be a reason. So usaha dan jangan putus asa. Macam kami punya line ni dah biasa, what's next? What is our destination? So kita kena fikir dan kita mitigate. Risiko is risiko, kan? Tapi kita mitigate risiko tu, kita kurangkan risiko tu untuk kita lebih ke depan lagi lah. Jangan putus asa. Hidup kena teruskan. Okey, baik, itu mesej yang ringkas daripada Kapten Aras sendiri. Beri mesej kepada mereka yang ingin menceburi bidang perniagaan juga. Apa yang saya boleh kongsikan, berniaga
apa pun bagus. Selagi tak tipu orang lah. Kan? Berniaga lah. Apa yang boleh buat. Tetapi nak berkembang ke, berniaga apa ke yang nak buat, kena ada sabar, kena tahan dengan endurance tu, kena sentiasa berfikir macam mana yang paling penting nak jaga duit. Business oriented and money oriented is two different thing. Kalau you macam yang kita orang persetujui, apa yang kita orang nak buat, jangan money oriented. Dia mula hanya nampak duit sampai staff kita layan teruk, tak guna juga. Staff yang akan tolong jualkan barang untuk kami. Betul. Jadi kita kena tengok business oriented tu sendiri, hidup tu sendiri. Money oriented, duit ni hanya instrumen. Dia ada, dia tak ada, hidup kena teruskan. Dia hanya instrumen nak kasih kita move forward saja. Banyak atau sikit, kita lah kena usahakan nak dapat. Itulah berniaga pun sama juga. Jangan sibuk nak dapat duit, sibuk nak beruntung, habis bergaduh dengan semua orang. Tak idea apa juga. Okey, baik. Ini adalah kapten-kapten yang tenang. Seperti mana mereka di udara kan, bila kita dengar dia orang punya taklimat sebelum berlepas, suara yang tenang, inilah jiwa mereka pun tenang juga. Kita dapat lihat bagaimana keagraban mereka itu sehingga boleh membuka satu perniagaan yang insya-Allah satu hari nanti akan berkembang lagi selepas ini, kerana ini satu perniagaan keperluan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada kedua-duanya sekali. Kapten kita berada di studio.